Para hadirin yang kita berkenan, untuk makluman hari ini sekalian, di atas pentas adalah Presiden keempat Pak Parti, timbalan Presiden keempat Pak Parti dan juga pengurusi negeri bagi keempat parti yang akan bersama dalam majlis perancaran kita pada petang ini. Untuk acara seterusnya, saya menjemput para hadirin untuk terus berdiri bagi kita menyanyikan lagu Negaraku dan lagu Negeri Johor. Pada semua atas nyanyian lagu Negaraku sebentar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bagi meneruskan acara kita pada petang ini, majlis dengan saudara kita yang menjemput Ustaz Muhammad Syafiq Zulkifli untuk membacakan doa. Majlis silakan. Nabi Karim wa alihi wa ashabihi al-kiram al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك من خير هذا العمل وخير ما فيه، ونعوذ بك من شر ما هذا العمل وشر ما فيه، إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Sesungguhnya kami berhimpun pada petang ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Justru itu berkati dan rahmatilah pelancaran jentera Pakatan Harapan kelas muda pada petang ini. Kurniakanlah kekuatan kepada kami. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram. Kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرق معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعون شقيا ولا مترودا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Ustaz Syafiq Zulkifli atas bacaan dan pimpinan doa beliau sebentar tadi. Alhamdulillah, Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Parti Keadilan dan juga Pengerusi Pakatan Harapan, Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad bin Sabu, Presiden Parti Amanah Negara, Yang Berhormat Lim Guan Eng, Setiausaha Agung DAP, Yang Berhormat Syed Saddiq Abdul Rahman, Presiden Muda, Tuan Haji Aminul Huda bin Hassan, Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Johor, Timbalan Presiden, Pengerusi Negeri, Pimpinan parti semua peringkat, hadirin, hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, insya-Allah. Pada hari ini 14 Februari 2022 merupakan tarikh penting bagi kita semua, titik bersejarah bagi kita semua. Dalam sejarah pilihan raya kali ini, insya-Allah hari ini kita akan melancarkan jentera pilihan raya Pakatan Harapan bersama dengan Muda, insya-Allah. Bagimu seterusnya, saya tidak berhasrat untuk memanjangkan kalam saya. Saya ingin menjemput tuan rumah Yang Berhormat Tuan Haji Aminul Huda bin Hassan selaku Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Johor untuk menyampaikan ucapannya. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam harapan. Apa khabar semua? Terima kasih kepada saudara pengacara majlis, Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Pengerusi Pakatan Harapan merangkap Presiden Parti Keadilan Rakyat, Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad bin Sabu, Presiden Parti Amanah Negara, Yang Berhormat Saudara Lim Guan Eng, Setiausaha Agung DAP, Yang Berhormat Tuan Syed Saddiq Abdul Rahman, Presiden Muda, rakan-rakan saya, pengerusi Parti Keadilan DAP dan Muda, timbalan-timbalan Presiden, seluruh pimpinan di semua peringkat, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin yang kasih sekalian. Pertamanya, sama-sama kita banyakkan syukur kepada Allah SWT dengan limpah rahmatnya kita dapat bersama-sama pada petang yang amat bersejarah bagi bangsa Johor. Kita dapat berhimpun pada petang ini, himpunan yang menjadi tanda kebersamaan dan mufakat Pakatan Harapan bersama Muda dapat direalisasikan pada petang. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih tidak terhingga kepada pengerusi PS di peringkat negeri, Tuan Syed Yang Berhormat Tuan Syed Ibrahim Syed Noh, Saudara Liu Cintong, dan kepimpinan Amanah DAP dan Keadilan di peringkat negeri yang kita telah minta keizinan kepada Majlis Presiden Pakatan Harapan supaya pilihan raya untuk menghadapi UMNO pilihan raya negeri Johor ini bukan kita bertiga sahaja, tetapi kita perlu rakan baru untuk memastikan kemenangan tombakan UMNO Barisan Nasional kali kedua. UMNO Barisan Nasional telah kalah dalam pilihan raya ke-14. Tidak mustahil dan perkara kekalahan UMNO Barisan Nasional di bumi Johor ini telah berlaku. Maka kali ini boleh tak kita ulangi kekalahan UMNO Barisan Nasional? Penting untuk kita maju terus ke hadapan.
berdepan dengan pilihan raya yang dipaksakan kepada rakyat. Kami di peringkat alun-alun terus menyatakan bahawa kami sedia untuk membantu kerajaan yang ada pada waktu itu. Kami menyokong segala tindakan termasuk bajet yang kononnya dia kata bajet itu kita tidak sokong, itu satu penipuan. Yang undi itu bukan berkaitan dengan bajet. Yang undi itu adalah berkaitan dengan keperluan adun-adun pembangkang masuk dalam musyawarah peringkat daerah. Itu yang ada rundingan yang berkenaan yang dibawa untuk dibahaskan dan ada pengundian. Bukan masalah bajet. Jadi dalam hal ini kestabilan yang ada pada kerajaan Johor sebelum ini kita tidak akan berubah. Kita bersedia bersama dengan kerajaan untuk kepentingan rakyat yang menghadapi COVID, yang menghadapi masalah pekerjaan, ekonomi. Kita sempati dengan rakyat. Tetapi kerakusan UMNO yang duduk bersama dengan PN dalam kerajaan, mereka kepanasan, mereka tak sabar untuk menunggu sehingga tamat tempoh penggal pilihan raya. Namun saya yakin dan percaya bangsa Johor akan bersama-sama Pakatan Harapan dan Muda untuk menghadapi pilihan raya negeri Johor pada 12 tahun bulan. Boleh? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Amanuddin Dassan atas ucapan beliau sebentar tadi. Untuk acara seterusnya, majlis dengan sukacita menjemput Yang Berhormat Syed Saddiq Abdul Rahman, Wakil Presiden Muda, untuk beliau menyampaikan ucapannya. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daciahau, Yorkinge Barakam. Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ketua Pembangkang Presiden Parti Keadilan Malaysia. Yang Berhormat Abang Mat, Presiden Amanah. Yang Berhormat Saudara Lim Guan Eng, Presiden DAP. Rakan-rakan seperjuangan pimpinan Pakatan Harapan Negeri Johor, tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Mungkin rasa sedikit janggal. Janggal kerana sebelum ini ada yang berkata bahawa misi utama Parti Muda adalah untuk berentak dan lawan dengan kawan-kawan dalam pembangkang. Saya di sini untuk memberikan komitmen yang jelas. Apabila Muda diasaskan dan ditubuhkan, kami ingin merombak struktur kepimpinan di Putrajaya, mengubah landscape ekonomi negara dan untuk membawa perubahan jangka masa panjang kepada negara tercinta. It is to overhaul Malaysian politics once and for all. Dan dalam kita ingin merangka hala tuju negara, penting untuk kita kenali siapa lawan dan siapa kawan. Mengapa kita semua berada di sini? Walhal daripada bulan September kita berentak di dalam parlimen lawan kebobrokan keangkuhan Kerajaan UMNO Barisan Nasional. Selepas itu secara tiba-tiba pilihan raya negeri Melaka, tamat Melaka ke Sarawak. Tamat Sarawak, kita semua turun ke Padang untuk bantu rakyat Malaysia kerana isu banjir yang begitu teruk sekali. Selepas banjir, kita rasa akhirnya kita dapat fokus mula sebagai rakyat Malaysia, bukan sahaja pimpinan politik, untuk tangani wabak Omicron yang berleluasa. Puluhan ribu anak Johor teruk terkesan dengan banjir begitu teruk sekali. Tidak ada ribut, tidak ada taufan. Keangkuhan UMNO Barisan Nasional, kerajaan negeri ditumbangkan oleh mereka sendiri. Jelas di sini, dalam kita merangka hala tuju negara, kita perlu lawan keangkuhan seperti ini.
Mereka yang tidak rasa langsung. Rakyat anak Johor puluhan ribu yang masih susah kerana banjir, kes Omicron dan wabak COVID 20,000 setiap hari. Tapi kita terpaksa bertempur dalam pilihan raya negeri Johor. Mesejnya jelas. Lawan Parti Muda Malaysia utama tidak lain tidak bukan daripada keangkuhan UMNO dan Barisan Nasional. Dan kita akan berantak bersama dengan kawan-kawan, kalahkan, tewaskan mereka. Jangan biarkan politik keangkuhan dan politik domino ini berterusan. Mereka bermula dengan satu persatu kerajaan negeri. Ini di Johor. Dan jika mereka menang, percayalah, satu persatu lagi akan datang. Ke Perak, ke Kedah, ke Sabah. When will it stop? Sebab itu selagi kita tidak letak titik noktah di Johor, selagi itulah keangkuhan itu akan berterusan. Muda, Pakatan Harapan, sahabat-sahabat lain perlu cari tanda sepakat. It is our responsibility to unite to defend the people of Johor. Dan siapa lagi? Jika UMNO Barisan Nasional yang tidak habis-habis mengatakan bahawa mereka lah yang membawa kestabilan demi kemakmuran. Ini penipuan yang terbesar, the biggest hypocrites ever. Mereka kata mereka bawa kestabilan, tetapi mereka jugalah watak utama dalam gerakan Sheraton. Selepas mengangkat Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam Perikatan Nasional, selepas kes mereka tidak dijatuhkan, mereka pula tikam Perikatan Nasional dan jatuhkan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan angkat Perdana Menteri dia sendiri. Hari ini, apabila Ismail Sabri tidak ingin bubarkan Parlimen lagi sekali, mereka menyebabkan masalah yang jauh lebih besar, bukan saja di Putrajaya tetapi di Johor dan negeri-negeri yang lain. Sebab itu pilihan raya ini bukan berkenaan Pakatan Harapan, bukan berkenaan Muda, bukan berkenaan Perikatan Nasional pun. Pilihan raya ini adalah pilihan raya yang akan menentukan kebangkitan rakyat. Sebab itu semua parti menggunakan slogan yang sama, Johor Bangkit. Because this is our final line of defense. Johor patut dijadikan titik penentu kepada permulaan kebangkitan rakyat untuk lawan kebobrokan dan keangkuhan UMNO Barisan Nasional. It will not be an easy election. Tetapi jika dahulu negeri saya, negeri Johor yang dilihat sebagai kubu kuat UMNO Barisan Nasional berjaya ditumbangkan oleh kepimpinan pembangkang yang berpadu, there is no reason why we cannot do it again. Sebab itu dalam perjuangan ini, kita perlu mengembeling tenaga dan usaha kita bersama. Ia tidak akan mudah, tetapi saya yakin dengan strategi yang baik, we will be able to pull off the impossible. Tetapi yang jelas, hanya di meja pembangkang saja yang betul-betul niat untuk mengangkat negara yang beramanah, berintegriti, rakyatnya yang berbilang bangsa dan agama untuk menentukan hala tuju Johor yang lebih baik dan cemerlang. Komitmen saya dalam Parti Muda dan kawan-kawan dalam Parti Muda, our focus will be on UMNO Barisan Nasional. Mana kita boleh bekerja sama, patut kita bekerja sama. Mana tidak boleh, kurangkan pertindihan. Kerana tanggungjawab hakiki adalah untuk pastikan selepas tarikh mengundi, kerajaan yang akan ditubuhkan adalah kerajaan di kalangan pimpinan pembangkang dan bukan kerajaan UMNO Barisan Nasional. Setuju ke tidak? Ini adalah perjuangan kita bersama. Let's focus and win this battle together. Muda dan Pakatan Harapan akan bersama tewaskan UMNO Barisan Nasional. Stop this arrogance. Berhentikan keangkuhan ini. Kemenangan itu kemenangan rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat Syed Saddiq Rahman atas ucapan beliau. Untuk seterusnya, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Lim Guan Eng, Setiausaha Agung DAP untuk menyampaikan ucapannya. Majlis persilakan. Terima
kasih saudara pengacara majlis, saudara Aminul Huda Hassan, Pengerusi PH Negeri Johor, tuan rumah untuk program pelancaran jentera PH pada hari ini, Tan Sri Ahmad Ibrahim, Pengerusi Pakatan Harapan, Saudara Mat Sabu, Presiden Parti Amanah Negara, Saudara Syed Saddiq Abdul Rahman, Presiden Muda, juga kepada semua rakan-rakan seperjuangan, selamat petang dan juga salam harapan kepada semua. Waalaikumsalam. 大家下午好，祝大家虎年行大运，新年快乐，幸福美满。Hari ini kita menyaksikan satu program di mana semua yang hadir ikut SOP COVID-19. Ada ikut tak? Tengoklah perjalanan seperti mana yang ditetapkan. Tapi ada pihak yang tak ikut. Dia boleh buat dengan sewenang-wenangnya. Dan apabila didedakan, oh hanya kena denda RM1,000 saja. Ini orang bagi dia RM1,000 denda, RM10,000 denda, RM100,000 denda, tak ada kesan sama sekali. Dan yang paling penting, yang langgar SOP adalah yang membuat SOP. Lawmaker become lawmaker. Ini menimbulkan pertanyaan, adakah mereka serius lawan COVID-19? Atau adakah COVID-19 begitu serius seperti yang mereka wawakan? Kerana sampai yang buat keputusan COVID-19 sendiri tak takut tentang COVID-19, langgar SOP dengan sewenang-wenangnya. Kita tak tahu mereka cakap benar tak? COVID-19 begitu seriuskah? Kalau mereka boleh langgar sesuka hati, mengapa tidak boleh benarkan ceramah dalam pilihan raya negeri Johor? Itu yang kita tak tahu. Kita harap mesti ada level playing field, adil kepada semua. Jangan ambil kesempatan, gunakan COVID-19 untuk halang dan hindar parti pembangkang daripada bersemuka dengan rakyat. Serius SOP kalau COVID serius. SOP tak serius bermakna tidak begitu serius. Harap longgarkan. Kalau tidak benar-benar serius, lebih baik tangguhkan pilihan raya negeri Johor. Jangan main-main dalam perkara ini. Kita tahu mereka akan gunakan banyak taktik itu. Banyak penipuan dan juga fitnah akan dilemparkan. Termasuk ada pihak kami. Daripada dulu Mat Sabu selalu sangat marah. Tabung haji kini dikuasai oleh orang Cina di Bukan Eng. Tapi ini dah dibuktikan palsu. Bukan saya yang cakap palsu. Tabung haji diselamatkan oleh kerajaan PH, dibuktikan oleh laporan Ketua Audit Negara. Lagi, dia cakap pemberian pinjaman genting dibuat oleh Lincoln Eng bila jadi Menteri Kewangan. Tapi lupa pula pinjaman diluluskan pada tahun 2012. Siapa Menteri Kewangan masa itu? You lebih tahu dari saya. Yang baru, saya kenakan cukai, termasuk cukai di mana yang dapat pendapatan daripada luar negeri masuk balik ke Malaysia kena cukai. Ini bukan saya, itu kerajaan sekarang. Syarikat-syarikat yang untuk wang di Singapura contohnya, bawa mana wang? Dulu dapat 8 cukai, sekarang kena cukai. Nyaris individu pekerja Malaysia yang kerja Singapura, nyaris kena cukai. Kita lawan, kita bantah, dia cakap okeylah, tangguhkan.
kalau mereka menang besar, mungkin mereka akan kembalikan. Itu yang kita nak lawan. Itu yang kita nak pertahankan hak rakyat Johor. Kerana kita mahu pilihan raya negeri Johor bukan peluang mereka untuk rebut kuasa, rebut jawatan, tetapi berkaitan dengan masa depan rakyat, berkaitan dengan impian rakyat negeri Johor. Apa kaitan pilihan raya negeri Johor dengan rakyat? Ini hanya untuk orang buat politik jadi lebih berkuasa. Tak kira dia top cluster atau tidak. Ini harus ditumpukan kepada rakyat negeri Johor. Impian mereka, kita mahu satu kerajaan yang boleh membantu rakyat Johor, termasuk anak muda, mencapai impian mereka. Kalau mereka bekerja rajin, mereka boleh berjaya. Kalau mereka berusaha, anak-anak mereka akan hidup lebih senang daripada mereka. Dan yang lebih penting sekali, mereka tak payah bersusah payah pergi cari makan di luar. Kita harap bahawa pilihan raya negeri ini, kita harus berikan tumpuan kepada masyarakat rakyat. Kos sara hidup itu harus jadi isu penting. Inflasi, harga barang naik, inilah yang rakyat berikan keutamaan. Kita kena tekankan isu ini, boleh tak? Dua, peluang pekerjaan. Ini penting juga. Anak-anak muda harus ada peluang pekerjaan. Masa kita jadi kerajaan di Peringkat Pusat, kita ada syorkan satu program Malaysia Kerja, di mana berikan insentif gaji RM500 kepada setiap penganggur bila mereka ada kerja. Dan juga insentif kebajikan RM300 sebulan yang mengambil pekerja anak tempatan. Apa yang dibuat oleh kerajaan sekarang? Tak ada. Dan lagi satu isu penting, kerana kita tahu ada beratus ribu rakyat Malaysia yang kerja di Singapura. Sudah sampai masanya, kalau COVID tidak begitu serius seperti yang diwakilkan, sampai menteri boleh langgar SOP, kita kena lihat untuk buka balik sempadan supaya mudah untuk anak Johor pergi bekerja ke Singapura. Inilah yang kita kena tekankan. Apa masalah rakyat, apa yang boleh buat untuk bolehkan mereka hidup lebih senang. Impian rakyat Johor mestilah diutamakan. Bukanlah impian orang politik berkuasa merebut jawatan, merebut kekayaan, kerana kita mahu rakyat Johor diutamakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, khususnya kepada pengurusi PHS Johor, Saudara Aminul Huda Hassan, kerana telah menjayakan program ini. Berikan satu tepukan kepada PHS Johor. Kita mesti bersatu kalau kita nak berjaya untuk menubuhkan kerajaan. Tanpa perpaduan, kita takkan berjaya. Kita mesti berikan mesej yang rakyat boleh sokong. Jangan cakap terlalu banyak tentang teori-teori atas-atas. Kita mesti sebut tentang masalah rakyat. Itu yang paling penting sekali. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Yang Puan Eng, Setiausaha Agung DAP atas ucapan beliau sebentar lagi. Bagi meneruskan acara majlis, saya dengan ini menjemput Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad bin Sabu, Presiden Parti Amanah Negara, untuk menyampaikan ucapan majlis kesian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua, seluruh hadirin dan seluruh rakyat Malaysia. Saudara pengacara majlis, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Pengerusi Pakatan Harapan, Yang Berhormat Lim Guan Eng, Setiausaha Agung DAP, Saudara Syed Saddiq Presiden Muda, seluruh pimpinan
parti-parti dalam Pakatan Harapan dan seluruh pimpinan muda, seluruh para hadirin, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Apabila amalan demokrasi di negara kita dihancurkan pada tahun 2020, rakyat Malaysia melihat secara sewenang-wenang. Mereka menganggap ianya tidak apa-apa. Perpindahan kuasa daripada Pakatan Harapan kepada mereka yang membuat operasi Sheraton Move ataupun gerakan syaitan. Rakyat Malaysia menganggap enteng perkara itu. Mereka anggap main-main soal integriti, soal mandat rakyat. Tetapi kita lihat apa yang berlaku sampai sekarang ini, yang memikul akibat buruknya ialah rakyat. Kami yang hilang kuasa memang boleh hidup secara sederhana. Ada gaji, ada elang. Mereka yang mengambil kuasa secara backdoor boleh hidup mewah, dan yang tak berpeluang ada jawatan dengan elang dan gaji mereka. Tapi kesannya kepada rakyat cukup dahsyat. Kita lihat indeks rasuah, persepsi rasuah turun 11 mata daripada tahun 2020. Ukuran terakhir World Persepsi Hal Rasuah ini daripada nombor 51 sekarang melonjak naik ke nombor 62. Soal integriti Malaysia makin dipertikaikan, sehingga nak hantar duta ke negara jiran ditolak oleh negara jiran itu, dan presiden negara itu pula sekarang mempermainkan Malaysia dengan cara dia melihat bagaimana kalau dulu orang nak berselfie, orang berada di sebelah Indonesia untuk selfie ke sempadan Malaysia. Sekarang orang nak berselfie, orang pergi sebelah Malaysia untuk melihat pos-pos yang dibina begitu cantik oleh pihak Indonesia. Pelabur-pelabur, investor besar mula meninggalkan Malaysia. Rakyat semakin hari semakin teruk. Integriti kerajaan semakin lemah. Sebab itu kita lihat banjir berlaku begitu dahsyat di Malaysia. 3 hari seolah-olah tak ada kerajaan. Menteri ini menyalahkan menteri ini, menteri ini menyalahkan menteri ini pergi bercuti. Ada yang pergi bercuti 2 bulan tak boleh ditindakan. Kenapa? Karena Perdana Menteri dan kerajaannya hilang integriti. Sebab diambil secara backdoor government. Jangan kita main-main perkara ini. Lebih malang lagi sekarang ini, integriti Malaysia mula dipercikan. Saya lihat sekarang ini perkara besar yang sedang melanda Malaysia sekarang ini. Perkembangan keutuhan wilayah-wilayah tidak lagi mampu dipertahankan oleh pemerintah yang ada sekarang ini. Sebab itu rakyat wajib membuat perhitungan dalam pilihan raya Johor ini. Sebab kerajaan yang ada ialah kerajaan yang sudah gagal dalam bentuk ekonomi, dan yang paling penting memelihara integriti Malaysia sudah nampak menuju kepada kegagalan mereka. Ya, kita bertanding pilihan kali ini janganlah konsentrasi bising sangat soal simbol yang berlainan. Kita telah hadapi seperti ini sejak daripada reformasi tahun 99, 2004, 2013, hanya 2018 baru simbol bersama. Oleh itu kita tumpu bagaimana nak ambil pemerintahan Johor yang
kembalikan mandat yang pernah diberi oleh rakyat, dan PRU akan datang mengembalikan mandat itu kepada rakyat yang telah membuat perubahan itu. Kalau tidak, kita lihat kehancuran demi kehancuran dipaparkan kepada rakyat Malaysia. Kita hanya melihat saja keadaan itu sekarang ini. Itulah yang kita mau, supaya kita bekerja bersama dengan semua rakan yang ingin melihat perubahan ini. Kalau tidak, hadirin sekalian, kita akan melihat lagi bagaimana Malaysia dipermain. Kita nak hantar duta ke mana-mana negara pun kadang-kadang negara itu mengatakan ini tak boleh, kami tak mau. Orang itu mereka tak mau. Dan juga soal orang berani bercakap soal keutuhan wilayah, karena mereka tahu Perdana Menteri Ismail Sabri adalah Perdana Menteri yang paling lemah dalam sejarah Perdana Menteri Malaysia. Bukan karena dirinya lemah, karena pemerintahannya diambil bukan di mana-mana rakyat. Ini akibatnya. Kalau di Eropah, saya yakin 1 juta rakyat akan keluar ke jalan raya mempertahankan kerajaan dipilih oleh rakyat. Tapi di Malaysia, mereka nak perubahan kerajaan itu perkara biasa. Wakil rakyat ini lari ke parti ini, lari ke parti ini, perkara biasa. Akibatnya, rakyatlah yang menderita. Sebab itu bagi kita, Parlimen akan datang, akta lompat parti wajib diluluskan. Kalau tidak, kewibawaan rakyat sudah tidak ada lagi. InsyaAllah, kita semua bekerja sama. InsyaAllah, pada 12 hari bulan nanti, Johor kembali kepada mandat rakyat, yaitu Pakatan Harapan dan rakan-rakannya. Sekian, terima kasih kepada semua. Selamat berjuang. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Haji Mohamad bin Sabu, Presiden Parti Amanah Negara, atas ucapan beliau sebentar tadi. Sebelum saya pergi kepada acara ucapan yang ditunggu, biasa ada edan. Mohon kerjasama semua yang hadir untuk terus mematuhi SOP, jaga penjarakan, supaya kita dapat memastikan majlis kita berjalan dengan baik dan sempurna, insyaAllah. Jadi untuk tidak mendengarkan masa, saya dengan ini menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Parti Keadilan Rakyat, merangkap menerusi Pakatan Harapan untuk menyampaikan ucapannya sekaligus menyempurnakan rancangan Pakatan Harapan dan mudah bagi mendapatkan video kali ini di atas. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah. Nahmadu wa nusalli ala rasulillah. Saudara pengacara, saudara Sabu dan pimpinan amanah, saudara Ibrahim dan DAP, saudara Muda dan Sintong dan saya Ibrahim, seluruh pimpinan Johor dan rakan-rakan saya muliakan, saudara Syed Saddiq, yang teman baru saya lalukan. Kita dengar tadi dengan teliti pimpinan DAP, Amanah dan Muda menyampaikan, dan kita lihat ada satu wahdatul fikr, satu keseragaman pemikiran. Kita berhimpun untuk menuntut perubahan, untuk menegakkan keadilan, menolak keterlanjuran yang berlaku dalam negara ini. Dan izinkan saya memulakan dengan menyingkap sejarah gemilang negeri Johor. Semasa pemindahan dari Kesultanan Melayu Melaka pada Johor Riau Lingga, yang merupakan pusat ekonomi budaya yang terkenal dalam satu ketika. Dia melahirkan seorang budayawan, tokoh, alim, Raja Ali Haji, sekitar 1803-1873 begitu kurang. Dan saya mau menyingkap pandangan beliau. Dan penting kita menelusi seorang pemikir dari Kerajaan Melayu Johor Riau Lingga
yang menulis memaparkan keadaan pada ketika itu berbeda dengan apa yang kita baca dan dipopularkan dalam buku-buku teks tentang Abdullah Munshi yang menulis atas kebijaksanaan pemerintah penjajah Inggeris, khususnya Stephen Reynolds. Apa kata Raja Ali Haji dalam Tuhfat An-Nafis dan Tamarat Al-Muhammad? Dia menulis dengan menyatakan bahawa satu kerajaan itu hilang wibawa. Dia menuju kepada raja ketika itu. Dan maksud sekarang ini kerajaan. Bila kerajaan itu bermaharajalela, membuat apa sesuka hatinya ke atas rakyatnya, mengikutkan hawa nafsunya, maka akan runtuhlah kekuatan negeri tersebut. Apa yang berlaku sekarang? Kerajaan itu maharajalela. Jadi ada sistem yang mengawal keterlanjuran dan segi rasuah, dan kita warisi puluhan tahun sistem dan rasuah yang sudah menjadi endemik, sistemik. Sebut saja institusi, tidak terlepas daripada kecurigaan kerana penyelewengan. Baca saja laporan Ketua Audit Negara puluhan tahun yang lalu sampai sekarang. Ketirisan, kebocoran berterusan. Kerana tidak ada tekad politik pimpinan. Bahwa politik itu tidak lain dari percaturan golongan elit untuk merebut kuasa, memunggah kekayaan, dan tidak berani tegas menentang kezaliman dan penindasan dan rasuah. Sebab itu kita yang berimpun harus melihat ini sebagai suatu kewajaran, dan tidak aneh kalau rakan-rakan mengatakan Johor bangkit supaya mengendalikan maruah. Dan Raja Ali Haji menyebut tentang soal maruah ini sesuatu yang sangat asasi atau fundamental essence of good governance. Bila kerajaan dan pimpinan hilang maruah dan martabatnya, tidak mungkin dia dapat mengangkat martabat kemanusiaan. Tetapi Raja Ali Haji, seorang alim dalam agamanya, kuat tasawufnya, masih menganggap rakan-rakan bukan Islam dan bukan Melayu di Johor Riau Lingga sebagai saudara dan sahabat. Dan ini juga ada kaitan dengan wacana dan naratif sekarang ini. Setelah 6 dekad lebih merdeka, kita belum terlepas daripada kekeliruan, kerusakan kefahaman akibat dari faham fanatik perkauman dan faham agama yang sempit yang kita ungkapkan selalu sebagai racism and religious bigotry. Jadi kalau kita lihat keseluruhannya, apa yang kita lalui ialah mewarisi pola pemikiran, mengagaskan pembaharuan, menambahkan pembaharuan supaya ada kebangkitan baru. Dan saya sama sependapat dengan rakan-rakan kita untuk meletakkan harapan kepada rakyat negeri Johor, membuat suatu keputusan yang bijak dan berani. Dan sudah tahu untuk melakukan itu, kita harus mendapati permasalahan rakyat. Rakyat itu melihat percaturan politik tidak lebih daripada percaturan kuasa dan merebut kekayaan. Dan kadang-kadang serangan kepada golongan elit yang korup pun kita pilih-pilih. Dan kadang-kadang ada juga kecuaian dan kelemahan yang menyebabkan ada persepsi dan daya sedemikian. Maka oleh demikian, kita harus memberikan mesej jelas
pimpinan negeri Johor yang baru kita tegakkan insya-Allah akan meneruskan sinergi kerjasama seperti mana pernah berlaku dulu, walaupun dia dalam bentuk satu kerajaan Johor Riau Linggi, tetapi kita patut memperkukuh satu sistem kenegaraan kenegerian Johor yang boleh menghidupkan sinergi yang kuat, memperkuatkan ekonomi Singapura, Riau, Linggi, Batam umpamanya. Dan ini tidak berlaku di negeri Johor kerana pimpinan negeri tidak berupaya memikir luar daripada kerangka yang sedia ada. Untuk apa kita angkat martabat negeri Johor ini? Untuk menjamin keselesaan rakyat. Untuk waktu kini tidak boleh kita harapkan apa-apa selebihnya dari kerajaan persekutuan. Benar, ada memorandum persefahaman dan yang pernah diulas panjang oleh saudara Puan Eng. Memorandum persefahaman juga telah menetapkan beberapa peruntukan tambahan 45 bilion ringgit untuk menyelesaikan masalah COVID, 10 bilion masalah kemiskinan untuk SMEs, Undi 18 yang kita tetapkan mesti diluluskan sebelum akhir sesi lalu, dan anti-hopping law yang mesti kita sampaikan bila kita bertiga bertemu dengan Perdana Menteri Ismail Sabri bahawa tidak mungkin memorandum persefahaman ini bertahan sekiranya tidak diluluskan dalam sesi parlimen akan datang yang berakhir bulan Mac. Maka itu titik tolak. Kalau setuju, rundingan boleh diteruskan. Kalau tidak, terbatal dengan sendirinya memorandum persefahaman yang ada. Jadi saudara, saya akhiri dengan menyatakan bahawa pendekatan kita sekali lagi adalah untuk memastikan program yang berhati terhadap rakyat, atau selalu yang sedang saya ungkapkan sebagai kepedulian terhadap rakyat dapat kita tingkatkan. Mesti ada rencana yang lebih mudah, tidak manifesto yang berbelit dan panjang dan rumit, tapi yang mudah difahami oleh rakyat tentang kehidupan mereka, perumahan mereka, peluang pekerjaan mereka, terutama di kalangan anak muda, sama ada siswaza ataupun lulusan diploma atau lulusan sekolah menengah, kemudahan kesihatan dan perubatan lebih baik sewajarnya bagi negeri yang dianggap kaya. Mudah-mudahan dengan semangat yang sedemikian kita dapat bawa perubahan bersama, dan saya harap jentera parti masing-masing melihat ke depan, meninggalkan pengalaman-pengalaman yang menyinggung sebelum ini, dan memastikan hala tuju kita itu jelas, yaitu memartabatkan rakyat dengan membentuk kerajaan yang punya mandat yang jelas, mengembalikan mandat mereka, dan mengalahkan kerajaan UMNO Barisan Nasional. Kita doakan Allah SWT, mudah-mudahan semangat itu berpandukan semangat pembaharuan, in uridu illa al-islah mastata', akan berlaku, dan semoga rakyat Johor akan menyaksikan dan mendengar satu berita yang amat menggembirakan, kerana pasukan kita bersama DAP Amanah Keadilan dan Muda dapat mencatat kemenangan yang bergaya, insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Ahmad Ibrahim atas ucapan beliau sebentar tadi. Seterusnya kita akan menyaksikan montaj pelancaran Jentera Pilihan Raya Negeri Johor kali ke-15. Bersama-sama kita saksikan.
kepada media yang menyediakan mengontak sebentar tadi. Untuk acara seterusnya, majlis akan menyaksikan penyerahan bendera daripada Presiden Parti kepada pengarah-pengarah operasi parti masing-masing. Untuk yang pertama, saya menyebut depan tak payah ramai. Untuk pertamanya, saya menyebut Yang Berhormat Syed Saddiq Saiful Rahman untuk menyampaikan bendera muda kepada Saudara Azrul selaku pengarah operasi Pilihan Raya Muda. Seterusnya, menyebut Wadi Lim Kuan Eng untuk menyampaikan bendera kepada Teo Min Sing, pengarah Pilihan Raya bagi DAP. Menyebut seterusnya, menyebut Tuan Haji Muhammad yang selaku Presiden Parti Amanah Negara untuk menyampaikan bendera harapan kepada pengarah operasi Amanah Negeri Johor, Saudara Dr. Muhammad Zuhan bin Muhammad Zain. Terakhir, yang menyebut Muhammad Datuk Sri Anwar Ibrahim untuk menyampaikan bendera kepada Saudara On selaku pengarah operasi Pilihan Raya Negeri Johor. Untuk acara seterusnya, majlis akan diteruskan dengan pelancaran tema Pakatan Harapan untuk Pilihan Raya Negeri Johor, iaitu Johor Bangkit Maju Bermaruah. Saya yakin di tangan para pimpinan sekalian serahkan plakat Johor Bangkit Maju Bermaruah. Untuk itu saya jemput kepada semua untuk berdiri, mengangkat plakat. Alah, saya bangun lah. Saya mohon semua yang ada di atas pentas pastikan ada plakat masing-masing di tangan mereka. Jadi kita mohon angkat ujung plakat kita tinggi-tinggi. Oh, saya tinggi bang. Dan sama-sama kita lakukan Johor Bangkit! Johor Bangkit! Johor Bangkit! Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada para pimpinan. Terima kasih kepada pimpinan hadirin sekalian. Dengan pelajaran tema Pilihan Raya itu tadi, Johor